إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله حسبنا الله على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. Situ. Artinya betapa disalahi bagimu segala adah dengan sebab terbuka asrar daripada segala yang gaib, padahal engkau tiada menyalahi segala adah daripada dirimu, yakni dengan meninggalkan adatmu yang jahat. Di sini satu daripada pertanyaan daripada Ibn Athaillah As-Sakandari, kata sallallahu sirrah, bagaimana seseorang itu boleh tukharak, mana disalahi, maksud di sini bagaimana seorang itu boleh mengkoyakkan akan awaid, ay min kishafil alamil qudrah, dengan bahawa terbuka dan terkasyaf alam qudrah, sedangkan dia tidak mengkoyakkan bagi dirinya segala adat. Bermakna bila seseorang itu mengkoyakkan akan adat tabi'ah yang menghijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berlakulah amrun khariqul adah pada diri dia. Itu maksudnya. Ukhrud min awsafil bashariyati an kulli wasfin munakidin li'ubudiyati litakunu lilida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud min awsafil bashariyah, mana keluar kamu daripada a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang radiah, yang kotor. Ya, maka ketiga itu kamu akan diberikan oleh Allah Ta'ala, iaitulah ukhrud min awsafil basyariyah litakunu linida'il haqqi mujiban, supaya dia layak menidak seruan daripada rohani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awaid itu dibagikan oleh ulama, sebenarnya dibagi dua. Ya, awaid sama ada zulmaniyah atau nuraniyah, yang bentuk zulmah, kegelapan, dan dalam bentuk nuraniyah. Maka dua-dua ni mendinding akan qalbi insan untuk idrak, menangkap benda-benda yang lebih besar daripada alamil malakut wal jabarut. Dan dibagikan awaid kepada zahirah wal hissiyah dan awaid batinah ma'nawiyah. Misal awaid al-hissiyah, awaid aidun awaid, benda-benda yang menghalang daripada qalbi insan mi'rad ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila qalbi insan tidak terbuka lagi, mi'rad uruji ila Allah, itu satu daripada penyeksaan diri lagi. Insan akan terseksa dirinya, dia tidak akan dapat ketenangan dalam kehidupan dia selama mana qalbi dia tidak dihadapkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila qalbi itu dihadapkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan tawajjuh, nurul tawajjuh atau nurul muwajjah,
kepada qalbi insan, maka di situ dia akan rasakan kenikmatan yang begitu besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat sebenarnya dalam kehidupan insan ialah bila dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan Tuhannya. Maka dia panggil amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat kebiasaan, sama ada benda itu hissi atau maknawi. Maka dalam perjalanan sufi dia nakkan yang maknawi. Maka begitu juga yang menghalang dia ada hissi dan maknawi. Hissi mana benda yang zahir, maknawi benda yang dalam. Maka bila dia selesaikan benda ni, dia akan diberikan kurniaan yang besar secara rohani daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dikatakan awaid zahirah hissiyah, ya, diumpamakan kasratul akl wal syarab wal naum wal libas, ya, membanyakkan akan makan, minum, tidur, pakaian, kenikmatan lahiriah, ya, itu di antara dia kasratul kalam, ya, mukhasamah wal itab. Jadi benda ini menghijab diri seseorang daripada berjalan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dulu disebut 4 perkara besar tidak boleh berhimpun dalam diri manusia. Ya. Kaifa yashuku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Am kaifa yarhadu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyahawatih. Am kaifa an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Am kaifa yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Macam mana seseorang supaya di sini juga macam mana dia, kaifa, betapa maknanya disalahi, mana berlaku amrun khariqul lil adah, kalau dia sendiri tidak menyalahi akan adat biasa. Mana insan kalau beribadat macam biasa, dia tak akan dapat benda luar biasa. Itu maksudnya. Kalau dia beribadat luar biasa, maka dia akan dapat benda luar biasa. Ya. Orang biasa ni ibadat macam biasa saja. Bukan, dia ibadat luar biasa. Orang tidur, dia bangun. Ya. Orang melayan kendak nafsu, dia pangkah kendak nafsu, dia kerat. Itu pada panggil saja'ah, keberanian yang sebenar, haibat yang sebenar, ialah mereka yang boleh memotong ya akan kendak-kendak hawa nafsu dia. Maka macam mana dia nak mendapat sinaran pancaran nur qalbi dia daripada Ta'ala, sedangkan suwarul aqwani muntabi'ah di mir'ati, rupa makhluk masih terlekat di dalam qalbi dia. Ya, makhluknya rupa banyak, keenakan nafsu masih banyak, maka dia kena kerat benda tu. Bila dia kerat, maka dia akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai futuhat pembukaan. Am kaifa yarhalu ilallah, atau macam mana dia nak berjalan kepada Allah Taala, memperjalankan ruhani dia kepada alamil ma'rifah, sedangkan muqabbalun bisyahawatih, dia ditambat, diikat dengan nafsu dia. Macam mana dia nak melawan? Kalau dia nak berjalan sedang diikat, maka dia kena rombak ikatan itu. Ikatan nafsaniyah, ikatan nafsu, ya, dia 4 perkara itu yang disebut oleh Wali Abdal Syekh Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Yakunul abdalu abdalan bil abar bi arbatil khisalin. Jadilah seorang itu abdal, dia panggil gantian wali khas ni, dengan 4 perkara. Pertama, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan bercakap. Yang ketiga, kurangkan tidur. Yang keempat, kurangkan yang mukhalatah, maknanya khulzatun nas, makna bercampur. Dia kurang, bukan buang. Ya, kita insan manusia makan disuruh dalam Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Tak boleh buang, sebab kita bukan malaikat, tapi kurang. Sebab itu Rasulullah sebut, iza aqallu rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Bila seorang tu mensedikitkan makan, maka dia akan dipancarkan nur dalam qalbi. Sebab itu suasana Ramadan kita rasa lain daripada bulan lain. Ya, dalam keadaan dia tidak makan, dia tidak minum,
Tapi dia ada satu kekuatan rohani yang kalau dia perasan dia tengok Quran dia boleh khatam kan, tahajud dia boleh buat, qiyam dia boleh buat, tadarus dia boleh buat. Sedangkan ketiga itu dia mengharungi sebulan pengurangan makan dan minum berbanding bulan sebaliknya yang dia makan siang malam pagi petang, kadang Quran pun tak dipegang, kadang nak bangun malam pun dia berat. Itu rahsia. Bila kita mentaklilkan unsur jasmani, maka unsur ruhani kita akan naik, nur ruhani dia akan naik. Kadar mana kita memadamkan unsur-unsur nafsaniyah, unsur-unsur nafsu, maka unsur ruh dia akan naik, dia akan tinggi lagi, cantik lagi cantik. Sebab tu Rasulullah sebut sendiri, iza aqallur rajul at-tu'mah mulia jawfuhu nuran. Apabila seorang tu mensedikitkan, bukan buang, sedikitkan makan, maka mulia jawfu, atau penuhkan batin hati dengan nur. Itu satu contoh dia lah. Jadi mensedikitkan makan itu dipanggil riyabah, melawan akan nafsu. Ya, mensedikitkan makan dan minum, mensedikitkan mana tidur, bukan tak tidur, tidur tapi dia sedikitkan. Malam dia khaskan ada. Wa qiyamuhu bil lail wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Dalam hadis Nabi sebut izzah, kemuliaan yang ada pada insan bila dibangun pada waktu malam. Bermakna dia boleh tewaskan nafsu dia, dia tidak tertewas dengan nafsu dia. Ya, nafsu dia suka tidur, dia bangun malam sebab Tuhan panggil, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sengaja pada malam hendaklah dia bangun menghadap Allah Taala. Dan man talabal ula sahilal layali, barang siapa menuntut ketinggian kedudukan di sisi Allah Taala, dia kena berjaga malam. Itu dia antara contohnya. Am kaifa ayadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau macam mana dia nak masuk hadratillah sedangkan dia tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Kelalaian qalbi dengan Ta'ala diserupakan seorang yang berhadas besar. Sebagaimana orang yang berhadas besar, dia tidak boleh duduk dalam tempat yang mulia, iaitu masjid, ya, kecuali dia kena mandi dulu baru dia boleh duduk. Syarak tak benarkan. Begitulah dia panggil janabah batin, rohani kita. Dia panggil kelalaian. Bila dia lalai kepada Ta'ala, maka dia tak akan dibenarkan masuk hadratillah, masjidul haqiqah dia panggil, ya. Dan yang keempat, kaifa ayyafhama daqaiqal asrar, macam mana dia nak memahami akan daqaiq, benda yang seni, yang hebat, yang dalam daripada asrar, sedangkan dia belum bertaubat daripada dosa. Jadi bila selalu dia bertobat, membersihkan dalaman, dia akan dapat hadiah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga di sini pertanyaan daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Ya, dia kata betapa disalahi, kaifa yukhraqul laka al-awaid, yang mana berlaku benda yang menyalahi adat. Ya, kan berlaku dulu kan para aulia, kadang wali-wali, dia boleh berdalam satu peperangan, dia berjalan tentera di atas air kan. Ya, kami membawa agamu ya Allah, berdepan dengan musuhmu ya Allah, maka berilah bantuan, izinkan kami berjalan di atas laut ni. Pum, dia pecut kuda, dia jalan atas air. Bala tentera dia berjalan atas air. Itu semua benda dia panggil apa tu? Amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat. Adat mana biasa kalau jalan atas air jatuh ke bawah kan. Ya, tapi dia boleh berjalan. Dan adat biasanya perjalanan jauh memakan masa, ya, tapi dia buat sekelip mata. Dia panggil, ya, dia panggil ahli khutwah. Contoh tuan pengarang penterjemah kitab kita ni, dia bernama, ya, itulah Tok Pulau Manis Syekh Abdul Malik. Karamah dia buat, dia mengaji di Mekah kan. Jadi tiba musim buah durian, jadi ibu dia duduk di Terengganu, ya, kampung Pulau Manis kan, nama kampung. Dia kata kalau Malik ada dapat dia makan. Kejap lagi dia pergi salam. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum Mak, dia terpanjat, Malik ada panggil. Atau sengaja pada panggil ahli khutwah, mana bumi ni selangkah dia bagi dia. Itu dipanggil amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat. Kita naik kapal terbang pun 8 jam 9 jam nak sampai ke Mekah, ya, dia sekelip mata boleh. Ni dipanggil warasatul anbiya,
pewaris Nabi yang sebenar. Yang Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris Nabi. Ulama yang mana ni kan? Yang mewarisi secara lengkap. Ya. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizah, dia ada karamah. Itu tamam. Ya, nak cari yang ni payah sikit lah tuan-tuan. Dia ada karamah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh memutuskan jarak yang terlampau jauh, ya, itulah daripada Mekah kepada Baitul Maqdis. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, Mi'raj, lagi naik ke atas Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai Hadratul Qudsi, masya-Allah, turun sebelum subuh. Ini benda yang mencarikan adah. Sebulan pergi, sebulan balik daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi buat bukan sekadar Mekah, naik ke atas. Jarak dari satu langit ke langit ialah 500 tahun perjalanan. Diputuskan oleh Nabi dalam masa yang singkat. Maka pewaris dia begitu juga. Tapi tak main atas lah, dia main bawah ya. Daripada Mekah. Orang ulama yang masyhur kan, ya, yang makam dia ada bersama dengan makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa dia? Ya, yang termasyhur, ya, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Di makam dia dekat dengan makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dia pun sama juga ahli khutbah. Ya, sebab tu makam dia di sana ya. Punca dia apa? Setiap hari apabila dia menolong ibu dia, bapa dia alihkan lembu kan, waktu pagi, kemudian sup dia pergi ke Mekah kan. Sekelip mata je. Begitulah berlaku. Maka sampai satu masa dan saat antara bukakan benda tu, orang kampung dia pergi haji, nampak dia di sana. Bila nampak orang kampung pun terperanjat. Dia kata, Daud, macam mana kau duduk sini? Sejak daripada itu, karamat itu diketahui orang, terus dia buat keputusan dia takkan balik lagi Fatani. Ya, itu arif billah, ulama besar, wali besar, takut sangat dipuji. Takut sangat dipuji. Kita pula hari ni buat hari jasa mudi kenang. Seorang tukang puji, seorang kipas. Ini bodoh, ini bangang. Ya. Yang itu tukang puji, yang itu tukang angkat habis. Takkan sampai seorang kepada makrifat yang sebenar kalau ada dalam kalbi dia perasaan hendak dikenali. Tutup. Kita letak dalam kalbi kita, aku tidak minat dikenal. Lebih baik tidak dikenal daripada terkenal. Glamour itu racun. Nak cari glamour itu racun maknawi. Seorang tak akan sampai ke Tuhan kalau dia nak glamour. Dan idfan wujudak fil ardil humul, fama nabata mimman lam yudpan lam yatimman itaju. Idfan, tutup diri kamu dalam bumi yang terbuus sembunyi, benih yang tidak ditanam tidak akan sempurna tumbuhnya. Tuan-tuan nak tanam pohon kelapa, ada 2 biji yang dah bercambah satu hasta. Ya, satu tuan-tuan gali tanam, yang satu lagi tuan-tuan lepak ya. Agak mana kuat kan? Yang ditanam kuat ya, ataupun yang dilepak. Yang dilepak tu tumbuh besok sini ya, dibantai gibut balik so. Adapun yang ditanam ni ada kuat, foundation dia kuat. Jadi foundation kalbi kita akan cantik bila kita dengan dia ya, kita dengan dia. Ini yang nak sampai faham kan, sebab kita banyak diganggu luaran ni, supaya orang tengok, supaya pandang kita hebat. Itu semua dia panggil racun-racun maknawi ya, yang perlu dibuang supaya dia akan dapat satu keselesaan, kelazatan dengan Tuhannya. Cari kelazatan dengan Tuhan, kemanisan dengan Tuhan. Jangan cari kemanisan dengan makhluk, itu tertipu ya. Sebab tu maknanya dalam ni, kalau nak dapat benda yang ya luar biasa Tuhan beri, dia kena buat juga benda luar biasa. Sebab biasanya manusia suka apa? Glamour. Maka dia kena kerat benda tu. Manusia suka layan nafsu, dia kena kerat benda tu. Bila dia kerat, dia akan dapat hadiah khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam para awliya ni, dia dapat macam-macam, bumi sekelip mata je. Ya. Dan haiwan semua tunduk, makhluk lain pun tunduk pada dia. Sebab apa tu? Tu rahsia dia. Rahsia dia bila apa? Dia tutup akan ruang-ruang nafsu yang mengotori akan kalbi dia. Maka dipancarkan oleh Ta'ala berbagai kurniaan maknawi yang benda dalaman ya. Allah kan.
Maka tiada terbuka alamil qudrah, memandang akan kekuasaan kehebatan Allah yang maha dahsyat bagi orang yang lagi tinggal segala bahagian nafsunya sezarrah. Banyak dan sikit aja. Racun tu kalau ada, dia tak dapat lagi tu. Ya, maka barang siapa tiada keluar daripada segala iradahnya, dan saya tiada diperolehi segala yang dituntutnya. Apa dituntut? Itu ma'rifatan khassah, ma'rifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Ya, dia tak akan dapat kalau ada lagi sedikit lagi baki. Ya, itulah dalam qalbi dia iradah kendak nafsu. Sebab dia kena padamkan benda tu. Bila dia bersih saja, maka dia layak menerima tuangan berbagai-bagai kurniaan dari Allah. Ibarat gelas kita, kita takkan tuang air yang berbagai cita rasa yang lazat. Air pun Milo, kopi tarik, ikutlah perjenis nama air yang macam-macam, kita takkan tuang kecuali kita pastikan gelas itu benar-benar bersih. Bila dia bersih baru kita tuang. Kalau kita nak tuang dia kopi misalnya, tiba-tiba tengok dalam tu ada lipas mati, ada tai cecak misalnya, kita takkan tuang. Tak layak dia menerima benda tu. Dia kena bersihkan. Begitulah qalbi insan yang cantik, tapi bila dikotorkan dengan benda yang tidak elok, maka dia tak akan dapat tuangan. Ya, begitu juga hati dimisalkan mir'ah, cermin. Dia boleh menangkap, ya, dia boleh tangkap segala alam. Tapi syarat bila cermin tu bersih. Ya, dia boleh pergi pada alamil malakut wal jabarut dan macam-macam, dia boleh tengok bila dia bukakan nur ni. Tapi bila dia tutup dengan maksiat, kemungkaran, kelalaian, maka dia tak layak. Ibarat cermin bila dia tutup dengan debu yang tebal, ya, maka tiga itu kalau gajah melintas semua dia tak boleh tangkap tadi. Tapi kalau cermin tu dibersihkan berkilat, ya, kaki nyamuk pun dia boleh nampak. Begitulah maksud dia. Bila qalbi kita bersihkan betul-betul, maka insya-Allah dia akan dapat berbagai kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan adalah menyalahi segala adat daripada dirimu dengan apa? Tahqiq segala adab. Ya, kita tahqiq dalam menyempurnakan adab dalam perjalanan menuju kepada Allah Taala, maka insya-Allah dia akan dibukakan oleh Allah Taala dalam hadrat Tuhannya. Dan demikian itu dengan tiga perkara. Pertama, apa adab yang dia kena? Ia telah mendirikan fardu. Ya, wa zalika bi salasatil auju' iqamatil fard. Mendirikan segala fardu mana kewajipan. Sama ada kewajipan dalam bentuk ilmiah atau dalam bentuk makna amaliyah. Yang besar yang pertama kita kena harung ialah akabah yang pertama, akabatul ilmi, ya. Batu al-imam kita sendiri, al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, dia menyatakan man fata ta'limal ilmi waqta syababih faqabbir alaihi arba'an li wafatih. Wallahi hayatul fatah bil ilmi wat tuqah iza lam yakuna la'tibari zati. Ini pesanan dia al-Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i kata? Barang siapa yang luput waktu mudanya, ya, termasuk waktu tua jugalah, akan menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang berpunca daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Maka faqabbir alaihi arba'an li wafatih, engkau takbirkan dia 4 takbir. Apa maksud tuan? Sembahyang mayat tuan. Maka Imam Syafi'i bersumpah tu, wallahi, demi Allah, hayatul fatah, hidupnya pemuda bil ilmi wat taqwa, dengan ilmu dan takwa. Ya, pemuda tu iktiraf kepemudaan dia bila qalbi dia dipancarkan, dibuka untuk pancaran ilmu daripada Allah Ta'ala, ya, dan bertakwa, maka dia jadi pemuda yang hebat. Iza lam yakuna, bila pemuda tadi dalam qalbi dia tidak ada sinaran nurul ilmi dan nurul taqwa, la'tibari zati, tak ada harga diri dia. Ya, oleh kerana itu kita syukur kepada Allah Ta'ala, ya, bila pemuda minat kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Sebab pemuda bila dia kembali jalan Allah, Masya Allah, dan setengah daripada amal atau saat tanda kiamat besok kekuatan bila apa? Ya, Islam nak bangkit subuh macam Jumaat, kan? Tu ada dalam tu.
Bila subuh tu macam Jumaat, orang datang semayang subuh tu kan, ramai macam semayang Jumaat. Itu tanda kebangkitan Islam. Tu berdoa mudah-mudahan benda tu berlaku. Maka pengisian dia supaya ada roh benda tu ilmu. Sebab kita pastikan biar kita sentiasa dapat sinaran pancaran nur ilmu daripada Ta'ala. Buat benda besar ni. Buat banyak tawaran-tawaran daripada hadis Rasulullah SAW. Ya. Man ahabba ayyan zura ila mutaqaillahi minan nari fal yanzur ila al-muta'allimin wal muslimi. Lalu Rasul menyatakan barang siapa yang ingin melihat wajah-wajah manusia yang dilepaskan daripada belenggu azab neraka yang dahsyat, sila lihat kepada orang yang suka mencari ilmu. Itu maksudnya. Ya, cari ilmu di mana-mana kita carilah, sebab ilmu tu nur. Mana mungkin kita nak berjalan kalau tidak ada cahaya. Ya, kita berjalan malam, kita start kereta kan, kita masuk gear tak payah buka lampu wangi kan, badan tum kita sodok tiang dia mesti ada cahaya. Bahkan kalau gangguan cahaya mentul tak berapa terang pun kita tak berapa sedap dah. Ya, dia terang baru dia pergi sup. Begitulah perjalanan kita sementara di dunia ni, perlu dipancarkan dengan sinaran nurul ilmi. Ya, bila nur ilmu tu ada, insyaAllah dia akan kenal seperingkat demi seperingkat, dan dia akan dapat kelazatan seperingkat demi seperingkat. Ya, jadi adalah menyerahi adat daripada dirimu itu dengan apa? Tahqiq dalam adab di dalam hadrat Tuhanmu. Mana adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dijaga. Dan yang pertama adab tu apa? Mendirikan fardu. Mana segala kewajipan kita tunaikan. Dan kedua, berpaling daripada makhluk. Ya, qalbi kita jangan menghadap kepada makhluk. Wal i'rad anil khalq, berpaling dari makhluk. Sebab di situ ada satu rahsia. Bila qalbi kita berpaling dia kepada makhluk, kita menghadap terus kepada kiblat roh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ya, Tuhan Allah Ta'ala buka bermacam-macam rahsia di situ. Ya, sebaliknya kalau kita menghadap kepada makhluk, habis dia akan tertutup. Sayang, mutiara yang mahal tidak dikenal akan hakikat dia bila kita tutup. Ya, mutiara apa tu? Ar-ruh. Itu mutiara besar, bukan cermin besar. Dia boleh menangkap alam yang luas dengan syarat dia dibersihkan. Dan antara kekotoran yang mengotori dia ialah at-tawajjuh ilal khalaiq, berhadap kepada makhluk. Sebab bila qalbi berhadap pada makhluk, dia rosak. Ya, dia akan datang sifat riya, ujub, semua takabur, ego, habis itu semua merosak, membakar, ya, maknanya kecantikan rohani kita. Jadi bila kita paling qalbi, jasad kita tak apa. Jasad kita bersama makhluk buat kerja-kerja kebiasaan yang perlu. Ya, tapi qalbi kita hadapkan betul kepada tempat kiblat dia ialah Allah Taala. Maka kita akan dapat satu kurniaan yang akan diberikan oleh Allah Taala, dipanggil lazzah dengan dia. Dan ketiganya ialah al-isar, melebihkan. Isar sidq an-nashi' an tahqiqil ubudiyah al-mujibi li ta'alluqi bi rububiyah. Mana al-isar, mana melebihkan sidq, kejujuran, yang mana dia jadi daripada tahqiqil ubudiyah, mana kemantapan dalam melahirkan kehambaan kita dengan Allah yang mewajibkan bagi ta'alluq pada rububiyah. Bila tahqiq hamba itu memandang fakir ni, ya, tahaqqaq bi faqrika yamudduka, ya, bi ghina'i, tahaqqaq bi zullika yamudduka bi izzi. Tahqiqkan betul-betul kamu memandang fakir kamu dengan Tuhan. Jawab dia, Tuhan akan bantu kamu dengan sifat yang maha kaya. Ya, kaya lawan dia fakir, mulia lawan dia hina. Kaya sifat dia, ya, mulia sifat dia, fakir sifat kita, hina kekurangan itu sifat kita, insan dan seluruh makhluk. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan, kita sebaliknya. Jadi barang siapa yang tahqiq, baik, sekarang persoalan di mana nak dapat tahqiq.
Macam mana kita nak dapat benda rasa tahqiq, betul-betul kita ni fakir kepada Allah Ta'ala. Maka dengan memandang akan, maknanya menghadapkan qalbi kepada dia, zat yang bersifat dengan maha kaya. Ya, kita akan nampak wang di tangan kita tu sedikit bila kita terpandang wang yang banyak di tangan orang lain. Kita pegang duit RM10, ingat dah besar tak? Sekali orang buka beg James Bond, dia buka juta duit. Kita nampak duit kita dah dagu. Faham? Bila nampak yang besar, baru kita nampak kecilnya diri kita. Jadi nak nampak kekerdilan diri kita, kita kena nampak, memandang yang besar. Siapa dia? Wallahu Ta'ala. Ya. Ana yang fakir ni lah, dan kalau tengah baca kitab ni, ya, kita tengah baca kitab ni, dengar satu suara memberi salam, dan kita angkat kepala tengok tuan guru kita, agak-agak boleh baca kitab dah. Allah alam. Untuk tu sebab apa kita nampak tuan guru kita depan datang, ya, belum ada tuan guru boleh kita baca. Bila dia beri salam ni, kita angkat kepala, Masya Allah, tuan guru sampai, tuan guru datang. Terus tu wallah alam, betul, sebab nampak lebih besar. Bila nampak yang lebih besar, baru kita kenal siapa diri itu. Sebab tu pandang yang besar, daripada dia wallahu ta'ala. Pandang ghina illah, kaya ta'ala, baru kita nampak fakir kita. Walaupun dia jutawan, dia akan rasa dia fakir. Tapi tertutupnya memandang kebesaran Tuhan disebabkan kelalaian, maka dia tak akan kenal diri dia. Ya, itu maksudnya. Pandang pula yang mulia dia, maka kita nampak hinanya diri kita, dan seterusnya. Pandang kesempurnaan dia, maka terasalah kekurangan kita. Di situ akan dibuka oleh Allah SWT makrifat sebenar dengan dia, dan bila terbuka, di situ ada rahsia kenikmatan. Ulama kata lebih lazat, lebih sedap daripada 1000 kali jima'. Tahu jima' tak? Sekali jima', 2 kali jima', 1000 kali kita garapkan jantung, lebih lazat. Apa dia? Bila terbuka insan dengan Tuhan. Dan bila dia terbuka, bila dia tahqiq dalam memandang sifat dia, itu yang dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Siapa kenal Tuhan dia, lenyap dia. Itulah maksudnya. Dia pandang akan diri dia tadi, ya, kekurangan, mana lenyap, lebur, ketika itu akan ditajalikan pandangan ke Tuhan. Dia dibuka dia pandangan dengan Tuhan, habis, ya, lenyap segala yang lain. Di situlah tempat dia berlazat dengan Tuhan, ya. Dibuka pintu ma'rifah bila dia memadamkan pandangan. Sebab kaedah kita, iza kharajta anta faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau akan sampai ke Tuhan. Itu maksud kalam-kalam sufi. Dan satu lagi kata Syekh Abul Abbas, kata Syekh Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, imam bagi tarekat Asy-Syaziliyah, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. Dia kata, dan yang mengesahkan ubudiyah, ya, dia kata apa? Tashihul ubudiyah bimulazamatil faqr wal ajiz wal da'af wal zul lillahi ta'ala. Makna mengesahkan kehambaan dengan melazimkan fakir kita dengan Tuhan. Mana merasakan ada zauq, rasa fakir. Lepas tu kalau seorang merasa dia besar dia ambil tanda, insan akan jadi rosak dalam kehidupan dia, akan jadi melampaui batas Allah Ta'ala, dan dia akan rugi di dunia akhirat bila dia rasa dia sudah cukup. Ayat selalu kita baca, innal insana la yatgha bila ar-ra'a istaghna. Innal insan, sesungguhnya insan, la yatgha, sesungguhnya dia akan melampaui batas Tuhan dan akan rosak bila ar-ra'a istaghna, bila dia berasa dia sudah hebat kaya. Ya, orang kaya apa dia kaya? Biasa orang kaya dia, saya tak perlu siapa, saya sudah kaya. Apa nak, saya semua ada. Itu kalau ada ke hati dia habis. Bermakna dia tidak memandang akan yang lebih besar, zat yang maha mulia. Kalau dia pandang zat mulia, dia akan lebur. Ya, sebab itu tahqiq dalam ubudiyah, dia membawa kepada mantap dalam rububiyah. Dia akan nampak terang Rabb siapa sebenarnya mengawal dia. Sebab dia kata tahqiq, tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi jinahi. Tahqiq yang memandang fakir kamu, dan memandang fakir itu akan terbuka bila ada kasratul zikr, banyak mengingati Allah Ta'ala.
Kita tembak kalbi cermin kan, kita lap cermin hati kita dengan zikir yang banyak. Iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Apabila banyak zikir, banyak nur Tuhan terpancangkan dalam kalbi, dan apabila sir dia tadi memancar nur, maka layak dia qarar dengan Allah Ta'ala. Ketetapan mantap dia dengan Tuhan itu akan berlaku, kemanisan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lazimkan fakir dan lemah dan dhaif, itu sifat kita tadi. Dan hina bagi Allah Ta'ala. Anak akan dapat kasih sayang ibu bapa bila dia pakai sifat keanakan. Walaupun dia ada 2-3 sijil dan PhD bagian ni, PhD 3, PhD 4 kan. Tapi dalam konteks alam rumah tangga, apa saja kerja dia nak buat program, dia akan minta pandangan bapa dia. Ya, dan buat program apa kan, minta pandangan bapa, nasihat bapa. Tapi kalau dia perasan sijil dia banyak, bapa apa tahu kan dia membuat, tiba-tiba sangkut. Bapa dia kata apa? Padan muka kau. Bapa kata padan muka kau, banyak kau handal now. Itu bapa dengan anak. Pengalaman bapa lebih banyak daripada anak. Apatah lagi kalau kita fakir makhluk dengan Allah, sebab kena mengadu dengan dia. Apa masalah mengadu dengan dia? Rasulullah SAW dalam hadis sahih syarah Muslim, satu ketika pergi ke dapur, tanya Sayyidina Aisyah, ada tak makanan? Tak. Sebelum Rasulullah keluar sebagai asbab mencari rezeki, Rasulullah mengadu dengan Allah Ta'ala dulu. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, kemudian baru dah cari. Apa masalah rujuk dengan Allah Ta'ala? Sebab kita fakir, berhajat kepada Zat yang Maha Kaya. Dia yang menentukan, mentadbir segala-galanya. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Sebab makrifat akan Allah ialah akan terang bila kita kenal siapa diri kita. Apa siapa kita? Akhir kemuncak pengenalan diri apa? Ada ia, tiada engkau. Itu kenal dulu. Ada ia, tiada engkau. Apabila dia fana, dia lenyap, itu mana dia kenal diri. Kalau masih nampak saya belum. Ya. Saya itu belum kita. Selagi dia nampak diri dia, nampak dengannya batin, bukan zahir. Zahir tak apa kan? Sebab yang mengenal bukan luar, yang mengenal dalam roh hakikat insan, dia yang benar mengenal. Betul, dapat pengenalan ni dia akan rasakan nikmat dalam kehidupan sebenar-benarnya. Ya. Sebab tu kan terdapat dan dia takkan dapat nikmat. Tonton tanyalah atas dunia ni, siapa yang kaya-kaya? Ya, tengok kat rumah dia, kereta dia macam used car tuan-tuan, 15 biji ada. Projek dia banyak tonton macam tuan, sakit kepala, sakit kepala lagi. Kereta dah berlambak kan, rumah pula macam sarang pati 3-4 tingkat. Kita tanya dia kata pening ah, pening lagi. Kita kata ni tuan-tuan tanya kita, pening. Takkan tenang jiwa kalau tak menghadap ke dia. Sebab dia dah abadi dalam Quran tu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menghadapkan kalbi pada Tuhan, tu Tuhan akan buka ketenangan ada di situ. Ya, dia tak akan tenang. Dia sedap makan, wah selera ikan bakar. Lepas tu bila bayar dia lari bajet. Balik dia kat kepala tak kata lah, ini kopak 600. Ya, dia lari lah. Rahsia di situ. Yang Quran bukakan rahsia kemanisan bila kita tawajuh menghadapkan dia. Ya, maka kita usahakan supaya hati kita banyak menghadap, ya, pelan-pelan kita didik, insya-Allah rahsia akan dibuka oleh Allah Taala. Allah Taala. Dan akhirnya maka barang siapa bagimu dan baginya, maka lazimkan olehmu dengan sifatmu dan taklukkan olehmu pada segala sifat Tuhan. Pakai sifat kita abdi, pakai pandang dan pegang dari sifat dia apa? Iailah sifat rububiyah. Ya, dia suruh kita tahqiq dalam makam ubudiyah, tahaqqaq, ya, tahqiq dalam makam keabdian. Kemudian dibukakan makam, memandang makam ketuhanan Tuhan yang besar. Ketika itu kita akan dapat kenikmatan sunnah. Maka perhimpunan menyerahi segala adab itu dengan menetapkan segala adab, tiada dengan bersungguh-sungguh dalam talab menuntut saja. Ya, bila dijaga sebuah adab dengan Allah SWT, syariat wal hakikat, maka akan dibukakan oleh Allah berbagai-bagai futuhat, pembukaan dan karamah. Bukan kita cari karamah, tapi itu kurniaan dia.
hadiah. Sebab karamah yang berlaku itu sebagai hadiyatan minallah, kurniaan dan hadiah Allah Ta'ala kepada kekasih dia, sebab dia telah menjalankan kerja besar memadamkan pandangan makhluk dari qalbi. Itu besar tadi, memandamkan pandangan makhluk daripada qalbi. Itu kerja berat besar, dan dia akan jadi mudah bila diberi bantuan oleh Allah. Maka cara dia minta bantuan Allah Ta'ala supaya qalbi kita betul-betul duduk dengan slogan yang biasa dikumandangkan. Apa dia? Ma fi qalbi ghairullah. Besar tuan-tuan. Ma fi qalbi, tak ada dalam qalbi pun melainkan dia. Jasad kita dengan makhluk, rohani kita dengan dia. Itu jalan-jalan yang dibawa oleh para nabi, rasul dan para awliya illahi ta'ala. Sebab apa yang dalam qalbi itulah yang jadi fokus dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan fokus benda tu bila dalam qalbi ada benda. Tapi kalau dia kata dalam qalbi tak ada dah. Orang kalau disukakan engkau dalam hati. Kalau dia tak suka, dia kata apa? Kau tak ada dalam hati tu lagi. Dia tak ada kata kau dalam tangan tu kan. Qalbi benda besar. Sebab bila kita bersihkan qalbi, insyaAllah banyak kurniaan akan disediakan oleh Allah Ta'ala. Summa qala ma sya'na wujub at-taraf wa dhahana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.